Assalamualaikum, kita bertemu lagi dalam bahagian keempat ulasan saya ke atas video Ustaz Kazim Alias. Jangan bimbang, ini bahagian yang akhir ya. Bagi tuan-tuan yang puan-puan yang baru saja terus ke bahagian keempat ni, saya minta terlebih dahulu menonton video asal Ustaz Kazim Alias, dan kedua menonton video-video saya bersiri pertama, kedua dan ketiga agar dapat faham seluruhnya apa dan kenapa saya hendak mengulas. Baik, sekarang kita masuk tentang persoalan doa tolak bala. Apakah ia dengan cara begini ataupun dengan cara begini? Baik, bagi menghadapi persoalan ini, baik yang ini mahu yang lain-lain, saya ingin berkongsi sebuah ayat ya daripada Al-Quran, adab ataupun cara kita berhadapan dengan perbezaan pandangan, iaitu ayat dalam surah An-Nisa ayat 59 di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan orang-orang yang memegang urusan kalian dalam urusan agama ni ialah para ulama, para ustaz, para agamawan kita. Fa in tanaza'tum fi syai'in, akan tetapi jika kamu berbeza pandangan, berselisih, berbantah dalam apa jua perkara agama, farudduhu ilallahi wa rasuli, maka kembalilah ia, rujuklah ia, bukan lagi kepada ulil amri, bukan lagi pada ulama atau agamawan, tetapi kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukannya kita rujuk direct sebab kita bukan mujtahid, tapi ulama ni yang bagi pandangan ni, apa dalil dia? Ulama ni yang bagi pandangan ni, apa dalilnya? Itu ya. Kemudian yang pentingnya, in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ini salah satu ukuran keimanan kita kepada Allah dan hari akhirat. Kenapa ya? Sebab ada sebahagian orang yang beriman, sebahagian Muslim, apabila menghadapi beza pandangan, dia ikut bukan dalil Quran dan Sunnah, tetapi kerana ini tok guru aku, ini tok syekh aku, ini amalan kebiasaan aku, ataupun takkanlah aku dah buat selama 20 tahun benda tu dia katakan salah. Okay? Jadi ukuran keimanan kita apabila berhadapan dengan perbezaan pandangan ialah kita ikut apa yang ada dalilnya daripada Al-Quran dan Sunnah. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Baik. Jadi baiklah urusan dalam topik-topik yang kita telah bincang sebelum ni, tentang adab berdoa, tentang berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia, tentang majlis tahlil, tentang doa kunut, kita tak bincang dalil, kita bincang mazhab kan, tentang zikir-zikir selepas solat, mengganggu makmum masbuk ataupun tidak. Okay? Ingat, kita nak apa? Dalam menghadapi perbezaan pandangan itu, hendaklah kita rujuk, hendaklah kita guna disiplin ataupun adab yang ditunjuk oleh surah ke-59 surah An-Nisa ya, ayat ke-59 surah An-Nisa. Baik, kita masuk ke dalam perbincangan yang terakhir, yang ini doa tolak bala. Apakah kita berdoa begini ataupun begini? Dalam persoalan ini sebenarnya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, riwayat Imam Abu Daud, hadis nombor 1271, atau kalau penomboran lain hadis nombor 1486, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza sa'altumullah fas'aluhu bi butuni akuffikum, apabila kalian meminta daripada Allah, maka mintalah daripada bahagian dalam tapak tangan kamu. Wala tas'aluhu bi zuhuriha, dan janganlah kamu meminta daripada belakang tangan kamu. Hadis riwayat Imam Abu Daud, dinilai hasan sahih oleh Syekh Al-Albani, dinilai sahih li ghairihi oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaun. Okey. Apabila kita minta tolak bala, kita sebenarnya tetap memohon kepada Allah. Okey. Jadi dia bukan begini seperti analogi yang disebut oleh Ustaz Kazim, kita tolak nasi tambah. Tapi dalam
minta ditolak, dijauhkan bala, kita tetap memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun bala ke, semua doa termasuk doa tolak bala, kita tetap memohon, dan hendaklah dengan tangan begini, bukan dengan tangan begini. Dan ini ditunjuk oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekalipun kita hendak minta tolak bala, tolak musibah, tolak perkara yang kita tak suka apakah, kita tetap memohon daripada Allah, dan apa jua permohonan hendaklah dengan bahagian dalam tapak tangan kamu, dan bukannya bahagian belakang. Bukannya begini, akan tetapi begini. Dan ini ditunjuk oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan puan, itulah beberapa perkara yang saya rasa mesti diulas, ya, mesti diulas, dan saya telah sampaikan dalil dan hujah, okey, oleh depa ataupun puak-puak ni, ya. Tuan-tuan dan puan-puan memiliki, terserah kepada tuan-tuan dan puan nak pilih mana dalil dan hujah yang kuat, tetapi ingat kepada surah An-Nisa ayat 59 yang saya bacakan tadi, ya. Sebagai kesimpulan, ya, saya nak sampaikan di sini, ya, sedikit nasihat, peringatan kepada AJK Masjid dan Surau. Tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah tuan-tuan dan puan-puan yang menjadi AJK Surau memegang amanah daripada ahli karyah, di mana mereka ahli karyah ni melantik kalian dan menginginkan kalian menjemput para penceramah yang dapat menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi laksanakanlah amanah tersebut dengan menjemput para sarjana, para ilmuwan yang berbicarakan agama ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan kemudiannya, ya, disyarahkan oleh para ahli tafsir, Imam Ibnu Jarir, Ibnu Katsir, ataupun mereka yang mensyarahkan hadis-hadis tu, Imam Nawawi ke, Imam Ibnu Hajar ke, dan sebagainya. Ya, di sini tuan-tuan ada amanah, dan juga tuan-tuan juga memegang amanah kedua, yakni tuan-tuan menggunakan duit yang disedekahkan oleh ahli karyah ke dalam tabung surau untuk membayar penceramah itu. Maka gunakanlah duit tersebut untuk membayar penceramah yang sebenarnya ahli ilmu yang menguasai Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang pertama. Kedua, bukan sekadar Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga penceramah yang menguasai ilmu perbezaan pandangan. Lalu dia mengetahui pihak ni berkata sedemikian, dalil dan hujahnya apa. Pihak dia berkata sedemikian, dalil dan hujahnya kenapa dan bagaimana. Dan dengan cara ini kita dapat memandaikan umat Islam. Ya, kita tak paksa nak ikut pandangan mana-mana. Okay, asalkan ada dalil, ada hujah, ada. Tapi kita, memandaikan umat Islam dengan perkara-perkara sebegini, dan inilah cara yang kita dapat hidup bersama-sama dengan, dengan harmoni. Sebab saya pegang hujah ni, tapi saya tahu dia pegang hujah tu. Saya pegang hujah ni, tapi saya tahu dia pegang hujah tu. Itu caranya. Bukan dengan cara kita ban, kita larang sebahagian sarjana tu, kita jemput yang kita nak dengar saja. Ya, ingat, ya, tuan-tuan dan puan-puan, AJK Masjid dan Surau, tuan-tuan dan puan memegang amanah yang di hari akhirat kelak akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diminta dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.